Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nusyamila binti Marizi, nombor metrik A1775590 akan membentangkan e-Kostaki 4.0 2022 yang bertajuk Pengaruh dan Pengkonsepsian terhadap Sastra Melayu. Nama pensyarah saya adalah Dr. Zulkarnain Mohamad. Baiklah, seterusnya pengenalan. Pada pengenalan ini, saya telah meletakkan untuk tajuk saya, sastra ini adalah merupakan karya yang menjadi wadah budaya di setiap negara. Kewujudan sastra ini adalah punca daripada revolusi kolonialisme yang telah datang di setiap pelosok negara. Kemasukan dan campur tangan pengaruh luarnya yang datang ke tanah Melayu dia menjadikan karya sastra itu wujud dengan lebih banyak. Kehadiran penjajah barat juga khususnya pihak kolonial British di tanah Melayu, dia telah memberikan kesan signifikan terhadap perkembangan politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya. Kehadiran orang barat yang membuka segala ke atas sastra Melayu seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nafi Al-Atas yang menganggap bahawa kesusastraan Melayu ini selepas era penjajahan dia telah teranjak daripada semangat dan tradisi Islam akibat campur tangan orang barat. Orang barat dia telah mencuba segala usaha untuk mempengaruhi sastra Melayu seperti menggunakan kaedah dan teori moden dan benda itu dah diterapkan ke atas pemikiran orang Melayu dan mereka juga telah menobatkan tokoh-tokoh lain untuk dijadikan sastra Melayu itu mundur. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Di dalam metodologi kajian ini, pengkaji telah menggunakan 3 metod. Yang pertama adalah reka bentuk kajian dan seterusnya analisis data dan kajian perpustakaan. Di dalam di dalam reka bentuk kajian, pengkaji menjalankan berbentuk kajian sastra dan kaedah yang sesuai untuk digunakan seperti kaedah kualitatif. Pendekatan digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif itu adalah prosedur penyelidikan yang menghasilkan data, gambaran yang boleh diamati, dan kaedah kualitatif ini pengkaji menggunakan dengan pelbagai cara untuk mendapatkan maklumat data seperti analisis dokumen, buku-buku dan kitab-kitab lainlah. Seterusnya untuk analisis data pula, pengkaji telah memastikan untuk mendapatkan data dengan ketetapan maklumat yang terdapat pada sumber bahan tersebut, bahan yang dirujuk. Pengkaji juga telah melakukan kritikan dan juga analisis terhadap sumber tersebut untuk memperkukuhkan lagi fakta dan data-data yang akan diperolehnya. Kritikan dalam sumber dia bertujuan untuk memastikan kesahihan maklumat tentang isi kandungan sumber yang dirujuk. Dan kritikan luaran sumber pula dilakukan bagi mengesahkan kepastian sumber dari aspek tempat, masa dan individu dari sumber yang diperolehi. Seterusnya metod yang terakhir, pengkaji telah menggunakan metod kajian perpustakaan. Di sini pengkaji menghimpunkan bahan-bahan rujukan dan maklumat yang didapati di perpustakaan dan di atas talian. Dan juga di dalam internet, pengkaji menggunakan semua bahan rujukan ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam berkaitan kajian. Data-data penting juga akan disenarai pendekkan untuk penggunaan kajian. Seterusnya bagi dapatan dan perbincangan. Pengkaji telah dapat dapatan seperti pendapatan sastra barat dan kesannya di atas sastra Melayu. Di sini ditampilkan kesusastraan barat ini sudah memasuki kesusastraan Melayu di Malaysia sejak awal tahun 1950-an.
Dapatan kajian ini melihat kehadiran Barat ni walaupun agak kemudian, tetapi pesannya sangat banyak di dalam sastra Melayu, kerana mereka telah mendatangkan kesan-kesan mereka melalui teori-teori sastra Barat, dan teori ini telah bermula dan bertapak menjadi sebahagian daripada keluarga sastra Melayu. Dan daripada kesan ini juga telah ramai muncul tokoh-tokoh sarjana yang terlibat dalam bidang teori dan kritikan sastra di Barat, dan mereka mempunyai sikap yang berbeza terhadap teks yang mereka tulis, kerana mereka mengikut sedikit teori Barat. Teori sastra Barat ni dia seperti kritikan baru dan berbentuk formalisme, strukturalisme, dan ini adalah merupakan teori-teori moden yang secara ekstrim menolak campur tangan aspek-aspek lain dalam teks. Baiklah, seterusnya. Dapatan yang kedua, penghasilan sastra dan kewujudan sastra Melayu sebelum kedatangan sastra Barat. Di sini ditunjukkan bahawa pengkaji dapat menggambarkan kehalusan bahasa masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Masyarakat Melayu ni pada zaman dahulu dia memiliki daya pemikiran yang tinggi. Sastra Melayu ni juga digunakan sebagai media untuk menggambarkan hubungan antara manusia sejak zaman sastra tradisional lagi. Sastra Melayu muncul di era yang mana pada waktu itu dia penduduknya memerlukan sikap yang bertamadun dan berperkemanusiaan. Wujud sastra pada ketika itu ia telah menjadikan penduduknya berfikir secara kreatif dan puitis dalam mengarang, menulis dan membaca, dan hasilnya dengan imajinasi yang mereka gambarkan di situasi di sekeliling kehidupan mereka. Dan sastra Melayu ni juga sebelum kewujudan sastra Barat, sastra Melayu dia mempunyai teori dia tersendiri. Dan teori ini dia lebih terperinci dan tersusun kata-katanya. Penghasilan daripada sastra Melayu sebelum kedatangan sastra Barat adalah melalui kegigihan masyarakat di tanah Melayu yang sentiasa menonjolkan bakatnya dalam penulisan-penulisan mereka. Untuk penghasilan ini juga dapatan yang dikaji, terdapat juga sastra Melayu ini mempunyai ciri yang diterapkan di dalam sastra. Ciri yang diterapkan ni adalah daripada aspek kasih sayang dan juga hormat menghormati. Pada aspek kasih sayang ni, nilai kasih sayang, dia merupakan nilai yang wajib ada dalam setiap individu. Nilai ni dia lahir dengan sendirinya daripada diri seseorang. Dan kasih sayang tu bukan hanya boleh lahir daripada manusia, tetapi kasih sayang tu pun boleh lahir juga daripada haiwan dan juga alam sekeliling. Maka dengan nilai kasih sayang tu, dia mempraktikkan dalam dirinya dan muncul dalam diri seseorang dan membuatkan seseorang itu ingin menulis sesuatu dan meluahkan sesuatu menggunakan sastra dan tulisan-tulisan mereka lah. Dan seterusnya, nilai hormat menghormati. Maksudnya di sini, hormat menghormati ni dia merupakan satu nilai di mana layanan yang baik diberikan kepada golongan yang sewajarnya seperti diri sendiri, ibu bapa, keluarga, guru dan juga masyarakat. Nilai hormat menghormati, kita akan dapat menanam nilai-nilai lain dalam diri kita seperti sifat setia kawan dan sifat merendah diri. Dalam arti kata yang lain, hormat menghormati ini merupakan nilai yang sangat terpenting untuk individu. Dan melalui nilai inilah manusia boleh membentuk tamadun yang baik dan hormat menghormati dan menggunakan bahasa yang baik ketika menulis, ketika bercakap
dan ketika membuat sesuatu dan segala-galanya. Seterusnya, dapatan yang didapati oleh pengkaji adalah perkembangan sastra barat di setiap pelosok dunia. Di sini bermaksud sastra barat ini dia bermula daripada kritikan. Sastra barat dia mempunyai perkembangan yang pesat dan tersebar di seluruh dunia. Dan mula pada kritikan itu, mereka telah menjadikan kritikan itu tradisi mereka, dan kritikan itu bermula sejak zaman tamadun Greek dan Yunani di persekitaran tahun 500 sebelum Masehi. Semenjak itu dunia kritikan ini terpengaruh dan berkembang dengan pesat di setiap pelosok dunia. Dan selain itu, perkembangan sastra barat ini juga dia mempunyai pelaksanaan dasar-dasar pentadbiran yang bersifat Jaslanization. Jaslanization itu dia bertujuan untuk menjarakkan dan kemudian memutuskan, seperti memutuskan masyarakat Melayu daripada semangat dan tradisi Islam. Dalam arti kata lain, kemunculan sastra barat dan perkembangannya adalah untuk melemahkan semangat umat Islam daripada terus berkembang. Hal ini telah menyebabkan orang-orang barat giat melakukan kritikan dalam karya sastranya serta menyebarkannya ke serata dunia. Dan yang terakhir, sastra barat ini berkembang sebab mereka ingin menguasai serta menjajah pemikiran dan dari negara lain bagi mengelakkan pengaruh Islam yang semakin berluasa. Kerana mereka menganggap pengaruh Islam itu adalah sesuatu yang buruk dan tidak elok untuk mereka yang bukan beragama Islam. Dan disebabkan itu juga mereka telah kalah daripada peperangan sebelumnya dan mereka memikirkan cara lain untuk mempengaruhi umat Islam. Dan salah satunya adalah menguasai pemikiran mereka. Selain menguasai dan menjajah negara, mereka memikirkan untuk menguasai pemikiran orang-orang Islam dan orang-orang sekitar untuk menambahkan lagi pengaruh mereka. Baik, seterusnya kesimpulan. Kesimpulan ini, walaupun sudah bertahun lamanya pengaruh ini berkembang, namun tidak banyak kajian khusus yang dilakukan. Pengaruh kesusastraan ini menyentuh gaya hidup masyarakat Tanah Melayu dan sekitarnya. Wujudnya pengaruh sastra ini membuatkan masyarakat ingin mendalami dan membaca penulisan suatu karya. Tetapi apabila sastra negara luar telah memasuki ke negara sendiri, yang menyebabkan pembaca ingin mengetahui sehingga mempelajari bahasa atau intelektual dan gaya hidup sastra dan dengan karya tersebut. Oleh itu ramai masyarakat terpengaruh dengan sastra barat yang juga mempengaruhi pemikiran mereka. Maka yang demikian, pengkaji juga akan berusaha untuk mendapatkan maklumat dan data bagi memenuhi objektif kajian ini dengan cara mengumpul semua sumber yang berkaitan. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.